Hai, nama saya Piravin. Saya cipta video ini untuk menerangkan kesihatan atlet e-sukan. Dengan hargai masa, saya akan menerangkan butiran paling penting tentang kesihatan atlet e-sukan yang kita sebagai pemain perlu tahu. Untuk kekal sihat dan selamat dalam e-sukan, kita harus membetulkan postur duduk pada masa mainan. Definisi postur adalah susunan bahagian badan kita berhubung antara satu sama lain dalam pelbagai posisi dan pergerakan. Jika kita fikirkan lebih sedikit, postur boleh dibahagiakan kepada dua kategori. Postur statik bermaksud kedudukan badan anda apabila anda tidak bergerak. Berfikirlah apabila kita duduk di hadapan PC atau TV. Kategori 2 adalah postur dinamik, bermaksud kedudukan badan anda semasa anda bergerak. Berfikirlah semasa kita berjalan, keluar masuk kerusi, bersenam dan apa-apa jenis pergerakan yang kita lakukan sepanjang hari. Di gym, postur dinamik pada asasnya adalah bentuk. Saya membincangkan secara terperinci tentang perkara ini dalam apa yang pemain perlu tahu tentang senaman. Perbezaan ini penting untuk kita fahami dalam e-sukan kerana postur statik ialah kedudukan yang kita kekalkan melalui skrin, perlawanan, pertandingan, serbuan dan lain-lain. Ia adalah salah satu asas kesihatan permainan. Kenapalah postur pemain penting? Postur mempunyai peranan penting dalam kecekapan otot, pernafasan, mobiliti dan pencegahan kecederaan. Apabila mempunyai postur yang lemah, otot kita perlu bekerja lebih keras untuk menahan badan kita, jadi kita mengalami kesukaran bernafasan dan keseluruhan mobiliti kita terjejas. Oleh itu, kita meningkatkan risiko untuk beberapa kecederaan seperti muskuloskeletal. Seperti yang telah tarifkan sebelum ini, e-sukan ialah sukan statik. Ketahanan yang menguji fungsi eksekutif kami melalui persekitaran maya. Walaupun daya tahan boleh bermakna pergerakan kecil yang berulang-ulang pada tangan, pergelangan tangan dan bahu. Bagaimana pula dengan otot yang menahan kita dalam postur duduk untuk tempoh permainan yang panjang? Jadi, satu sebab mengapa postur penting adalah kerana ia membolehkan pemain meminimumkan kerja otot postur perlu lakukan sepanjang sesi permainan untuk mengurangkan risiko kecederaan. Apa anda bayangkan apabila anda berfikir tentang postur permainan yang betul? Postur yang baik, postur yang tidak baik. Dengan kedudukan tidak baik, otot di bahagian hadapan badan dipendekkan, manakala otot di bahagian belakang dipanjangkan dan lemah. Otot kita kemudian mempunyai masa yang lebih sukar untuk menahan badan kita. Dalam kedudukan ini, dada kita tidak dapat mengembangkan sepenuhnya dan menjejaskan keupayaan kita untuk bernafas. Postur batang yang lemah meletakkan anggota badan kita dengan buruk yang seterusnya menyejaskan mobiliti kita. Pergerakan yang berlebihan pada kedudukan yang tidak cekap ini wujud risiko kecederaan. Pertama, mempunyai postur yang baik, duduk tinggi dengan dada terbuka dan kedudukan tulang belakang yang neutral membolehkan kita melakukan pada kapasiti fizikal yang optimum. Otot kita berfungsi paling berkesan dan cekap dengan postur permainan yang baik, yang pada asasnya bermakna pergelangan tangan, lengan bawah dan otot tangan perlu bekerja paling sedikit untuk mencapai menaik, menekan butang dan pergerakan tertikus yang kita perlukan semasa permainan kompetitif atau berpanjangan. Untuk memahami perkara ini, anggaplah otot kita mempunyai bar stamina. Apabila kita mempunyai postur yang baik, ia mengambil masa lebih lama untuk bar stamina untuk berkurang. Tetapi apabila kita mempunyai postur yang lemah,
bar stamina memerlukan lebih banyak setiap klik tertikus, yang bermaksud bar stamina berkurang dengan lebih cepat. Sebahir sahaja ia habis, ia mula menenangkan otot dan menyebabkan sedikit ketidakselesaan. Kami tidak dapat melakukan secara optimum jika tumpuan kami terjejas daripada permainan. Ini adalah perkara biasa dalam tahap permainan kompetitif yang lebih tinggi dan seringkali ia secara tidak sedar boleh menjejaskan koordinasi motor kita. Sekarang kita fokus kepada leher. Jika kepala ke hadapan dianggap postur yang buruk, maka menggerakkan kepala anda ke belakang ialah cara kita mencapai postur yang lebih baik. Ideanya adalah untuk menopang dagu anda dan bukannya menggerakkan kepala anda ke belakang supaya dagu anda terangkat. Fikirkan bagaimana anda akan mencipta dagu berganda.